masa telah banyak merubah pemahaman manusia tentang sejarah seni bina yang berevolusi dengan banyak dan ketara sewaktu kurun ke-20. Seni bina yang merupakan sebahagian dari lambang kemajuan dan perkembangan tamadun manusia telah menjadi indikasi utama kepada hal-hal tradisi dan budaya serta iklim dan geografi di persekelilingan manusia. Segala elemen sosial dan pegangan serta kepercayaan telah dijadikan sumber kepada kewujudan sebuah seni bina yang beridentitikan Nusantara. Keupayaan pemikiran jurureka dan jurubina tempatan yang memanfaatkan segala sumber alam di sekeliling mereka telah membawa kepada suatu bentuk seni bina arus perdana. Kewujudan sesebuah seni bina yang sering dikaitkan dengan aspirasi dan kepercayaan masyarakat dibuktikan dengan rekaan serta bentuk yang diperlihatkan dalam gaya seni bina. Kalau dari segi untuk mempertahankan, memang arkitek memainkan peranan yang banyaklah. Jadi suasananya mesti suasana yang merehatkan, ragamnya pun patut kurang. Sebagai sebuah negara yang diketuai oleh pemerintahan pembesar bergelar sultan dan raja, negara ini memiliki puluhan istana sebagai khazanah seni bina yang cukup besar nilai dan maknanya. Melaka adalah merupakan negeri yang memiliki ketinggian terhadap sistem kesultanan berajanya. Melaka turut mempunyai seni bina yang indah dan istimewa. Sebagaimana rumah-rumah tradisional elit di pantai timur, seni bina binaan rumah Melayu di Melaka juga tidak banyak berbeza. Semenjak negara merdeka pada tahun 1957, Kerajaan Persekutuan telah mewujudkan satu polisi yang menekankan kesedaran tentang peri penting perlunya pemeliharaan dan pemuliharaan warisan budaya yang salah satu di antaranya adalah merupakan seni bina. Kini, Malaysia telah menerima pengiktirafan daripada masyarakat antarabangsa mengenai rancangan pembangunannya dan menjana bantuan kewangan dan teknikal dari UNESCO untuk program pelbagai pemeliharaan kebudayaan warisan bangsa. Sebagaimana kisah Hang Tuah 5 bersaudara, segala itu seharusnya dipelihara dan dijaga dengan sempurna sebagaimana seni bina Istana Melaka yang dapat kita lihat di pusat kebudayaan yang terletak di Kampung Duyung Melaka ini. Melihatkan kawasan dalaman ruangan umpama sebuah balai rung Istana Melaka ini, unsur permukaan di dalam seni bina digunakan sebagai penegasan berkenaan bentuk 3 dimensi ruangan yang dibina. Selain dari itu, ciri-ciri permukaan seperti saiz, rupa bentuk, warna tekstur serta hubungannya dengan ruang-ruang lain yang ada berupaya memberi gambaran yang lebih jelas berkenaan sesuatu bentuk dan nilai ruang yang dibatasinya. Sesuatu yang menarik tentang seni bina Melayu lama ini ialah berkenaan konsep ruang yang ada. Setiap rongga pada dinding, kekisi atas tingkap serta tingkap yang tersedia, segalanya menepati dengan ciri konsep ruangan terbuka. Kemasan yang digunakan pada bumbung dan hujung penghias bumbung, segalanya dipenuhkan dengan kerawang dari kayu pelbagai motif dan unsur. Kayu yang dijadikan sebagai struktur dominasi rumah ini diperkasakan oleh lantai dan siling sehingga menyerlahkan tekstur kayu yang mampu membangkitkan suasana yang menyenangkan.
Apabila kita menyebut tentang seni bina binaan Melaka, tentu sekali tiada yang akan dapat mengabaikan keseragaman tangganya. Keindahan tangga rumah Melaka memang suatu misteri yang tiada tara. Dibina dengan hanya dari batu dan simen, tangga rumah Melaka akan dihias dengan jubin istimewa yang pasti akan menaikkan seni bina binaannya. Jubin yang memiliki pelbagai motif bentuk dan warna serta dimainkan dengan elemen, garis dan segi yang ada, sekaligus menjadikan ia sebagai aset berharga bagi sebuah seni bina rumah Melaka. Berasal dari sebuah kawasan berpaya, Kampung Moten yang terletak di tengah bandaraya Melaka adalah merupakan satu-satunya perkampungan Melayu di Bandar Melaka. Jadi sebelum kita pergi terus kepada nama kampung Moten ni, saya ingin menerangkan pada awal-awal dulu penduduk kampung ini datang daripada sebuah kampung nama Kampung Jawa. Oleh sebab kerajaan telah ambil sebahagian Kampung Jawa untuk membangunkan sebuah pasar municipal, terpaksalah mereka keluar daripada Kampung Jawa. Jadi salah seorang yang terlibat itu adalah arwah datuk saya, nama Datuk Osman bin Muhammad Noh. Jadi terpaksalah Datuk Osman mengenal pasti satu kawasan yang pada masa tu kampung ni belum wujud lagi. Penuh dengan pokok nipah, kayu-kayu bakau dan busut ketam. Bila air pasang, tenggelam. Jadi datuk saya terpaksalah mencari punca keuangan untuk membangunkan kampung ini. Pada masa tu Commissioner of Land and Revenue Collector orang Inggeris, nama dia Frederick Joseph Morton. Jadi melalui Morton, Datuk Osman dapat pinjaman sebanyak $10,000 pada tahun 1920. Dengan peruntukan ataupun pinjaman tersebut, kampung ini dapat dibuka di mana 100 lot diagihkan kepada individu-individu yang berasal daripada Kampung Jawa. Berusia sekitar 100 tahun, ia kini dianggap sebagai khazanah berharga kepada sejarah seni bina negara. Corak hidup yang masih tidak banyak berubah menjadikan kampung ini sebagai sebuah muzium hidup yang unik. Dalam binaan asal, bilangan rumah yang masih lagi berdiri teguh adalah lebih kurang dalam 92 buah rumah. Ya. Daripada 100 lot yang telah disediakan. Ya. Keunikan seni bina rumah ini yang menggunakan siling kayu serta daun tingkap dengan kayu berlapis dan juga cermin adalah antara elemen seni bina klasik selain identiti tangga batu di Melaka. Aspek penggunaan ruangan terbuka di tengah kawasan rumah Melaka ini dikekalkan kerana rumah Melaka sememangnya dibina dengan 3 buah blok utama yang akan memisahkan ruang tamu di depan dan ruang dapur di belakang. Kemajuan di sekeliling perkampungan Morton ini adalah merupakan lambang nilai sebuah sejarah yang tidak akan dapat dipendamkan. Rumah ni pada asalnya adalah ilham arwah ayah saya dan nama Haji Hashim Raja Brugani. Jadi jenis rumah ni adalah jenis rumah limas Melaka. Kemajuan seni bina moden yang dikecapi di sekeliling perkampungan ini adalah merupakan evolusi perjalanan seni bina yang lama dan panjang serta harus dipertahankan. Selain dari rumah tradisional Melaka, terdapat 3 bentuk seni bina daerah yang boleh dikatakan mempunyai prinsip reka bentuk serta perancangan yang serupa, iaitu Negeri Sembilan, Pahang dan Johor. Ini berlaku kerana kesan dari penguasaan tamadun Melaka yang pernah menguasai beberapa kawasan di negeri tersebut sewaktu kurun ke-14 dan kurun ke-15. Ciri tersendiri pada gaya rupa seperti serambi panjang yang disusun di bawah cucur atap pada ruangan hadapan rumah serta unit rumah yang disusun dari cucur atap
kecucur atap dengan mengguna pakai konsep pengasingan dapat menimbulkan efek pada ruangan dalaman yang sangat memberangsangkan. Melalui kaedah seni bina ini, keseluruhan bumbung utama dipamerkan dengan jelas dari pandangan hadapan halaman rumah. Bumbung tengah yang berkuda cerun dan dominan serta mengandungi ruang yang boleh dihuni menambahkan keserlahan ruangan yang diwujudkan. Reka bentuk bumbung adalah merupakan elemen paling ketara yang terdapat pada seni bina tradisional yang bersifat tempatan. Aspek-aspek sebegini adalah merupakan sesuatu ketinggian ilmu dalam seni bina Melayu tradisional tempatan yang seharusnya digunakan dalam bentuk baru, iaitu dalam seni bina binaan rumah-rumah moden yang kini telah mengabaikan aspek cuaca dan iklim dalam seni bina binaannya. Rumah yang diberi nama Rumah Penghulu Natar atau Rumah Demang Abdul Ghani yang terletak di tengah Pekan Merlimau Melaka ini adalah merupakan sebuah rumah yang memiliki gaya seni bina yang cukup unik dan menarik. Rumah tradisional Melaka ini dipercayai dibina oleh Demang Abdul Ghani bin Penghulu Abdul Majid yang merupakan seorang hartawan yang berasal dari Palembang pada tahun 1831. Rumah Demang Abdul Ghani ini memiliki 6 ruangan utama iaitu anjung, serambi, rumah ibu, bilik tidur, rumah tengah dan dapur serta sebuah loteng yang dikhaskan kegunaannya hanya buat kaum wanita. Didirikan tanpa menggunakan sebarang paku, rumah ini secara keseluruhannya dibina dengan penggunaan teknik pasak serta kaedah alang pada seluruh struktur asas binaan. Kaya dengan nilai estetika seni bina. Kayu yang menjadi material binaan keseluruhan ruangan rumah ini kelihatan sangat menonjol. Kekuatan dan keunikan kayu sebagai material atau bahan seni bina yang bukan saja kukuh dan tahan lama diperlihatkan kelebihannya melalui keindahan dan kecantikan yang dipaparkan melalui ukiran kerawang yang dapat diperlihatkan di dalam serta di luar rumah. Sebagaimana bentuk seni bina tradisional rumah-rumah Melayu Melaka yang lainnya, Rumah Demang Abdul Ghani ini juga turut memiliki beberapa ciri khusus seperti tangga batu, serambi yang luas dan panjang serta bahagian bumbung rumah yang dibina tinggi dan curam. Sebagai seorang ternama yang memiliki jawatan dan berstatus, pemilik rumah ini turut menyediakan bahagian belakang rumah yang luas. Bahagian dapur serta bilik pembantu rumah disediakan dalam ruangan yang khusus bagi memudahkan para pembantu untuk melaksanakan pekerjaan mereka. Pengaruh Cina Baba Nyonya sangat terampil pada binaan tangga yang dihias dengan pelbagai jenis jubin bermacam bentuk dan warna. Bertempat di Kota Baru, Kelantan, terdapat sebuah rumah yang dibina dengan tangga batu. Dibina pada tahun 1922 di atas sebidang halaman yang cukup luas, rumah kediaman yang kini telah berusia sekitar 95 tahun ini kini diwarisi dan diuruskan oleh pemiliknya, Cikgu Pa. Rumah yang pada asalnya dibina dengan penggunaan material 100% dari kayu kini telah dibaik pulih dengan beberapa penambahan struktur batu bagi menambahkan lagi kekuatan dan kekukuhan rumah ini. Rumah ini sebenarnya rumah gemulah ayah saya. Nah, dia dah meninggal lama dululah. Dia yang buat rumah ini. Rumah ini setelah saya ambil alih, bermaksudnya bila ayah saya tu meninggal, ya dah 7 kali saya baik pulih, maknanya upgrade ya, daripada satu
tahap ke-1. Tahaplah 7 kali. Sebagaimana rumah-rumah tradisional Melayu pantai timur yang lainnya, rumah ini turut dibina lebih tinggi dari aras tanah sebagai tindak balas terhadap kesan bencana alam seperti banjir yang sering melanda kawasan ini. Keseluruhan bebanan struktur rumah yang sebelum ini ditampung oleh batang tiang dari kayu, kini telah diambil alih sepenuhnya dengan batu konkrit. 100% bahan kayu tu semua daripada bahan kayu yang diambil sekitar ni. Kalau yang ni dengan sebelah sana, itu cengar. Kayu cengar. Cengar. Tapi yang tengah ni baru bina, saya rasa saya darjah 6. Tu kalau tengok tulisan tu 1 2 3 tu, saya yang tulis tu pasal dulu dia buat rumah tu di tanah, dia dipanggil tanggan. Dia tanggal tanah tu, jadi lepas tanggal tu dia nak cabut pula tu, dia nak masuk tak siwi jadi apa tu, jadi tukar-tukar dia tulis angka situ, saya tulis tu. Dulu dia punya atap bata, ya, bata tak daripada tanah dia. Tapi oleh kerana nak jaga tu tak terjaga dah, bila hujan lebih kurang 4-5 hari tak berhenti-henti, dia tidak bocor, dia rejak. Orang kata rejak, maknanya air tu turun juga ikut sini. Jadi fikir punya fikir, bincang punya bincang. Sayang tu memanglah sayang sangat-sangat, bata kan, tapi terpaksa buang juga. Itu ganti dengan zinc. Sebagaimana biasa, elemen estetika sebuah seni bina binaan rumah Melayu tradisional akan digunakan pada hiasan kayu pagar dengan ukiran serta kerawang. Bahagian atas dinding dan tingkap rumah yang dibina dengan kayu berlapis dan bersilang dipanggil jejaring akan bertindak sebagai medium pengaliran keluar masuk angin dan haba. Ia bertujuan untuk memastikan agar keadaan ruang dalaman rumah senantiasa dalam situasi suhu yang terkawal. Apa yang lebih menarik ialah rumah tradisional Melayu Kelantan ini pada keadaan seni bina asalnya dibina dengan keadaan tengah kawasan rumah yang terbuka. Ruangan terbuka itu tidak berbumbung serta berlantaikan kayu cengal. Ia adalah merupakan suatu bukti bahawa konsep ruangan terbuka sememangnya telah wujud lama dalam rekaan seni bina binaan rumah Melayu tradisional. Di kawasan halaman rumah yang sama, Cikgu Pa turut menguruskan 2 buah lagi jenis rumah yang dibina dengan rekaan seni bina Melayu tradisional. Rumah yang dibina bagi tujuan penginapan buat pelancong ternyata menarik minat ramai pengunjung. Dengan mengadaptasi segala elemen estetika sebuah seni bina Melayu tradisional negeri Kelantan melalui bentuk, rekaan, gaya serta segala aksesori pada ukiran, rumah ini ternyata menyerlahkan kehebatan seni bina melalui penggunaan material serta kemasan pembuatan seni bina yang hebat. Seni bina yang telah bermula semenjak manusia mula membina tempat-tempat perlindungan dan kediaman dengan mengubah suai gua-gua batu menjadi tempat tinggal telah mewujudkan suatu keinginan untuk manusia menghias kediaman tempat perlindungan mereka dengan bermacam elemen kesenian. Perjalanan sejarah seni bina semenjak 100 tahun yang lalu telah memperlihatkan perkembangan seni bina yang besar di dalam penggunaan bahan dan juga metodologi cara serta teknik pembinaan. Elemen estetika menjadi medan penonjolan kekayaan budaya, resam dan juga tradisi seni bina yang mewakili identiti zaman. Sebuah rumah dengan reka bentuk seni bina tradisional negeri Kelantan yang terbina di Jalan Pulau Kundur, Kota Baru. Memperlihatkan ketinggian budaya dalam kesenian dengan binaan seni bina papan kerawang yang dimasukkan bagi memenuhi elemen estetika pada ruangan. Malahan seni papan kerawang ini juga dipaparkan pada ruangan luar keliling rumah sebagai hiasan bahagian hujung bumbung.
Rumah yang dibina dengan 2 buah bilik berserta sebuah ruangan utama dan ruangan dapur ini dibina tinggi sebagai tindak balas terhadap keadaan geografi serta iklim kawasan yang sering dibadai tengkujuh dengan bencana banjir saban tahun. Bahagian dapur rumah ini adalah antara yang paling unik kerana ianya dibina dengan menggunakan elemen teknologi Melayu lama, sistem para. Keadaan seni bina pada bahagian dapur sebegini dapat menjimatkan ruangan serta menjamin kebersihan bahagian dalam ruangan dapur. Sekaligus, ruangan menjadi begitu efisien dari aspek kegiatan dan penggunaan. Kesemua rumah-rumah tradisional adalah dibina dengan ketinggian dan kekayaan tradisi dan budaya setempat. Elemen seni bina ini menjadi kekuatan estetika kepada binaan bagi menyampaikan mesej-mesej kekuatan budaya yang dimiliki oleh sesuatu komuniti masyarakat. Rumah tradisional sebagai namanya. Ia amat menekankan istilah tradisi yang membawa normaliti sosial dalam suatu jangka waktu yang panjang. Corak dan gaya hidup kehidupan tradisi serta corak dan gaya hidup moden dikenal pasti melalui amatan terhadap estetika seni bina. Syed Hussein Nasir telah membezakan antara masyarakat tradisional dengan masyarakat moden melalui penggunaan neraca pola atau corak kehidupan sebagaimana yang telah diperjelaskan. Masyarakat tradisional yang mempunyai corak kehidupan teras yang kuat terhadap konsep ketuhanan, kehidupan akhirat dan takdir turut tergambar pada reka bentuk seni bina binaan yang dihasilkan. Penggunaan ruang yang turut mengambil kira aspek agama dan kepercayaan adalah merupakan elemen kekuatan dalam sesebuah seni bina tradisional. Perancangan ruang dan motif serta subjek aksesori yang direka sebagai hiasan segalanya adalah menurut kod agama dan juga tradisi sosial. Kekayaan seni dipertonjol dan diperlihatkan kepada umum sebagai tujuan perlambangan status diri pemilik. Penggunaan ukiran kerawang pada kayu yang dihias pada tingkap, tangga dan anjung utama dijadikan sebagai bahan paparan aksesori utama seni bina. Aspek-aspek keselamatan serta keselesaan dapat dilihat pada bahagian tingkap yang mengguna pakai kaedah kayu berlapis yang bertujuan untuk pengaliran udara sewaktu tingkap ditutup. Penggunaan cermin kaca berwarna akan memberikan efek cahaya yang sempurna pada bahagian dalam rumah. Struktur tiang utama yang menampung segala keberatan beban rumah ini diperkukuh dengan penggunaan konkrit yang dibina dengan besar dan tinggi bersesuaian dengan keadaan fizikal binaan rumah. Rumah tradisional Pantai Timur yang dibina tinggi bagi mengatasi permasalahan musim tengkujuh turut memiliki struktur bumbung yang menarik dan sesuai untuk berfungsi sewaktu musim hujan membadai. Kayu bertindan pada bahagian atas turut digunakan bagi memastikan pengaliran udara yang sempurna dan baik bagi menjamin aspek keselesaan dalam rumah. Seni bina rumah tradisional adalah merupakan simbol dan lambang pribadi pemiliknya. Elemen kemewahan, kekayaan atau elit akan diperagakan pada segenap aspek seni bina binaan bagi mencapai maksud penyampaian mesej sosial, martabat dan maruah. Sekiranya diamati, akan terdapat suatu titik pertemuan yang saling berkaitan dan berhubung di antara semua rumah-rumah tradisional yang terdapat di Semenanjung. Ini adalah kerana terdapatnya elemen migrasi atau percampuran nilai melalui perpindahan yang disebut sebagai vernacular. Secara mudahnya, vernacular bermaksud sebuah seni bina yang memaparkan hasil binaan bernuansa setempat yang mengikut citarasa, keadaan ekonomi,
kemahiran pembinaan dan iklim setempat. Dalam seni bina tradisional rumah Melayu, ciri-ciri vernacular ini dapat dilihat dari pembinaan lantai bertingkat, kefleksibelan ruang serta penggunaan bahan hutan hujan tropika yang mudah diperoleh sebagai cara terbaik bagi menangani iklim panas lembap sepanjang tahun. Peranan arkitek memang sangat besar dalam mengekalkan seni bina tersebut, kerana kita kena mengambil kira yang betul-betul arkitektur yang asli untuk kita buat balik sesuatu bangunan tu. Jadi sekiranya kita tak study betul-betul, bila satu bangunan baru dibuat untuk kopi yang lamanya arkitektur, dia tak akan dapat balik dia punya ciri-ciri tu sekiranya dia tak study balik dulu-dulu punya history. Kebijaksanaan pemanfaatan ruang serta pengetahuan penggunaan material yang bersesuaian adalah merupakan suatu keupayaan hebat dalam teknologi seni bina tempatan. Eksploitasi material dalam seni bina adalah merupakan faktor paling asas kepada kejayaan sesebuah binaan. Terletak di hilir sungai dalam gugusan wilayah Kampung Tanjung Kuala, Tumpat Kelantan. Rumah terapung adalah merupakan suatu gaya seni bina yang menggunakan teknologi apungan bagi mengupayakan kestabilan serta kekukuhan rumah tersebut. Terdapat sebuah rumah hijau yang telah terapung selama 20 tahun. Dibina dengan menggunakan bahan asas seperti zinc, kayu serta tong sebagai pengapung. Binaan ini pada asalnya dibina dengan menggunakan buluh sebagai struktur utamanya sebelum ditukar kepada kayu. Membina serta tinggal dan hidup di atas sebuah rumah terapung mungkin bukan suatu pilihan mewah bagi sesetengah orang. Binaan rumah yang siap dilengkapi dengan segala macam peralatan elektrik seperti pendingin hawa, mesin basuh, kipas dan televisyen ini direka dengan pembahagian ruang dapur dan ruang rehat sebagai ruangan asas dalaman. Rumah yang kini berfungsi sebagai lokasi menaikkan hasil tangkapan ikan untuk dijual ke pasar berhampiran, dahulunya adalah merupakan kedai makan yang menyediakan pelbagai masakan enak negeri Kelantan. Rumah ini sesungguhnya adalah medan ekonomi yang menjadi pusat perdagangan tumpuan yang tidak ramai dari kita endahkan. Terletak dalam daerah yang sama, di tanah jajahan Tumpat, terdapat sebuah binaan seni bina terapung yang indah serta mengasyikkan. Seni bina serta struktur binaan yang kini telah mencecah usia sekitar 30 tahun adalah merupakan sebuah restoran ikan bakar yang terkenal di Kelantan. Restoran ikan bakar Laguna 7 di Kampung Seri 7 Tumpat ini pada asalnya adalah merupakan sebuah rumah ternakan ikan sebelum ianya diubah fungsi menjadi sebuah restoran yang sangat menarik. Rumah dalam air adalah satu fashion yang ringkas, yang juga mendamaikan kecuali bila banjir tinggi-tinggi. Yang problem dia rumah biasa orang tidak kayu sangat, so mesti bahan dari kayu yang tahan lasak. Cengal mahal, jadi orang pakai kayu Melaya, dipanggil kayu biasa, tak tahan lah, tapi boleh beki semula. Tanpa memerlukan seni bina yang complicated, praktikal seni bina dipergunakan secara meluas di dalam aspek seni bina binaan terapung sebegini. Dengan memiliki bentuk asas yang lebih kurang sama dan serupa dengan rumah terapung di Kampung Tanjung Kuala, penggunaan material binaan seperti kayu untuk kerangka dan dinding, zinc untuk bumbung serta tong sebagai alat apungan menjadi prinsip asas kepada seni bina binaan kedua-dua binaan tersebut. Sesuatu hasil kerja dalam seni bina tidak semestinya memerlukan elemen estetika yang melampau dan keterlaluan sebagai penayangan seni kepada binaan. Akan tetapi, aspek minimalis yang mengangkat aspek keselamatan, keselesaan dalam penggunaan ruang seperti pencahayaan, pengaliran udara dan kebersihan adalah turut menjadi elemen kepada nilaian estetika sesebuah seni bina binaan.
Reka bentuk sesebuah binaan yang terhad sebegini harus memiliki konseptual identiti seni bina penghasilan ruang yang mampu menonjolkan kepentingan dan kemunasabahan ruangan yang telah dihasilkan. Pemandangan persekitaran adalah merupakan pelengkap yang menjadi aset utama kepada keseluruhan binaan. Bertempat di Kota Lama, Pulau Duyung, Kuala Terengganu. Terbina sebuah rumah bujang berpemelah yang dikelilingi oleh dinding bata yang kelihatan sedikit usang. Terletak di celah antara rumah-rumah yang berselerakkan di tengah-tengah Pulau Duyung, berdiri sebuah struktur rumah milik Datuk Bijasura yang dikenal oleh komuniti penduduk tempatan sebagai Kota Lama Duyung. Rumah yang tersergam penuh indah ini adalah merupakan suatu penyataan daya kreativiti estetika serta cita rasa seni bina yang cukup menarik. Seni bina binaan pada setiap penjuru dan ceruk rumah ini bukan saja menggambarkan campuran beberapa jenis rupa bentuk dan gaya, akan tetapi ianya juga memberikan imej seni bina binaan yang agak progresif pada zamannya. Corak atau gaya dari paparan seni bina bergaya sebegini adalah merupakan suatu gambaran tentang daya pemikiran serta corak hidup khusus yang diamalkan pada sesuatu tempat dan zaman tertentu. Rumah Kota Lama Duyung ini ternyata memiliki ciri seni bina yang unik dan tersendiri. Malahan ianya amat berbeza dengan semua seni bina binaan rumah lain yang terdapat di seluruh Terengganu. Bahagian hadapan rumah yang didirikan pada atas tiang konkrit batu dengan junjungan berukir menggamit keunikan rumah ini. Gerbang tiang dan dinding batu memperlihatkan suatu inspirasi yang berbeza dan istimewa apabila bahagian batu tersebut dibina oleh seorang pengukir Cina dari Singapura. Simbol hiasan yang berupa bunga pada junjungan tiang dan daun teratai pada pintu pagar mempamerkan gabungan ciri seni bina moden dan lama. Rumah Kota Lama Duyung ternyata mempamerkan tradisi pembinaan dan perancangan ruang rumah Melayu, lantai dan hiasan dalaman yang menjadi sebahagian daripada dinding. Penggunaan perabot yang terhad serta pembahagian ruangan yang boleh diadaptasi melalui teknik olah dan tambah menjadi kelebihan pada seni bina binaan rumah ini. Rumah ini juga memiliki kelebihan apabila mempunyai kawasan khusus untuk dapur, ruang pelawat, bilik pribadi, ruang lelaki dan ruang wanita. Rumah ini dirasakan amat luas apabila keseluruhan struktur rumah dibina secara bebas dengan penggunaan dinding sebagai pembahagi ruangan. Seni bina binaan keempat-empat bumbung berkait rapat dengan 4 jenis gaya rupa rumah kayu pantai timur, iaitu rumah bujang berpemelah, rumah limas bungkus, rumah bujang barat dan rumah potongan Belanda. Telaga atau perigi yang dibina pada bahagian luar rumah masih tetap bersambung dengan struktur binaan asal rumah yang diselangkan melalui ruangan dapur, memperlihatkan aspek praktikal serta privasi yang menjadi keutamaan tradisi dan budaya pemilik rumah ini. Rumah Kota Lama ini adalah merupakan suatu model seni bina zaman tradisional yang begitu urban dengan mengadaptasi sedemikian banyak sekali elemen sehingga menjadikan ianya begitu anggun sebagai sebuah seni bina. Rumah Haji Su yang terletak di Kampung Losong Haji Su, Kuala Terengganu ini
adalah merupakan antara rumah tradisional yang kuat dipengaruhi oleh identiti seni bina Pantai Timur. Rumah yang dimiliki oleh seorang saudagar kaya bernama Haji Su Muhammad Saleh bin Haji Muhammad atau lebih dikenali dengan panggilan Haji Su adalah merupakan seorang yang sangat berkemahiran dalam bidang pentadbiran dan perniagaan. Atas urusan perniagaan itulah, maka beliau sering berulang-alik ke serata tempat seperti Thailand, Singapura dan Indonesia. Oleh kerana kecintaannya terhadap seni bina serta kekayaan yang diperoleh, Haji Su telah membina sebuah rumah yang mengguna pakai dua jenis seni bina tradisional, iaitu rumah bujang berpeleh dan digabungkan dengan seni bina tradisional rumah limas Belanda. Bahagian unit rumah jenis bujang berpeleh yang dibina pada sekitar tahun 1890-an, iaitu lebih awal pembinaannya berbanding dari bahagian unit rumah-rumah limas yang terletak bersebelahan. Memiliki keunikan rumah yang mempunyai struktur bumbung yang dibentuk oleh 3 pasang pemelah, akan tetapi ia tidak dibentuk oleh 3 buah rumah bujang. Rumah bujang berpeleh ini disambungkan dengan rumah limas Belanda melalui anjung. Dibina pada sekitar tahun 1940-an oleh beberapa tukang kayu yang mahir, rumah limas Belanda ini terpaksa dihentikan pembinaannya akibat dari serangan tentera Jepun. Rumah limas Belanda ini agak sedikit berbeza kerana ia dipengaruhi oleh unsur seni bina rumah Belanda di Indonesia. Memiliki 5 bahagian ruang besar yang terdiri dari ruangan utama, bilik tidur, bilik persalinan, ruang tetamu serta ruangan anjung. Ruangan utama dalam rumah ini adalah berkeluasan 6.7 meter panjang dan 12 meter lebar, adalah merupakan ruangan yang mempunyai dewan serta dihiasi dengan pelbagai aksesori seni bina hiasan. Apa yang lebih menarik tentang rumah ini adalah kerana ianya memiliki ruangan yang tidak memperlihatkan struktur asas sokongan, iaitu tiang yang disembunyikan pada bahagian dalam dinding. Dibina dengan 100% dari material binaan kayu cengal, selain memperlihatkan keindahan pada bahagian siling rumah, rumah ini juga mempunyai 70 buah tingkap berserta dengan 12 buah pintu besar yang diukir dengan seni ukiran hebat yang berupaya menaikkan suasana seni bina dalaman rumah ini. Salah satu kelebihan serta keunikan rumah tradisional Melayu dari Pantai Timur, terutamanya rumah-rumah tradisional di Terengganu, adalah merupakan keadaan serambi di ruangan hadapan rumah yang dibina memanjang dan luas. Sebagaimana keadaan serambi di rumah pasangan Encik Alwi dan Puan Rohani yang terletak di Pulau Duyung, Kuala Terengganu ini, ianya memperlihatkan sebuah asas seni bina yang mementingkan elemen keselamatan dan keselesaan. Dengan binaan struktur bumbung serta binaan serambi yang berkonsepkan binaan ruangan terbuka, segenap ruang di bahagian dalaman rumah dapat memberikan suasana yang selesa dan menyenangkan apabila pengaliran udara serta kecukupan cahaya yang masuk ke bahagian dalam rumah memberikan kesan kepada persekitaran keseluruhan dalaman. Seni bina di sana bukan saja di Pulau Duyung tetapi di Terengganu, kerana kemudian saya belajar sedikit tentang asal-usul seni bina itu, mungkin datang daripada diaspora orang Melayu. Ada rumah seperti ini di bekas Indochina atas bukit, bukan dekat laut. Memang fashion Terengganu, fashion Melayu adalah buat rumah atas tiang, kerana di bawah tiang, di bawah rumah ada ruang serba boleh. Saya lebih mahu student in architecture dan penduduk, macam saya kata tadi, memahami hubungan antara rumah dengan jiwa orang Melayu dan masyarakat
tempatan dan juga hasrat manusia yang lain daripada hasil daripada keinginan untungan yang ada dalam bisnes, dalam berniaga. Tak cukuplah untuk bina rumah, bina juga, tapi tak cukup. Itu sebab orang terkapai cari jiwa. InsyaAllah atas persetujuan semua ahli keluarga, rumah tradisional yang ada sekarang ni akan berdiri teguh pada tahun-tahun yang akan datang. Jadi salah satu tarikan pelancong baik dalam dan luar negara, khususnya dari segi rumah tradisional. Yang jenis rumah ni adalah jenis rumah limas pelaka. Ya. Sesungguhnya seni bina tradisional lama adalah merupakan manifestasi kehidupan masa lampau. Tradisi budaya, cara hidup dan gaya berfikir, segalanya dapat dilihat melalui seni binaan rumah Melayu tradisional lama. Keunikan serta keindahan nilai seni melalui pemaparan estetika seni bina menjadi kayu ukur kepada selera tentang kesenian bangsa yang mengangkat seni ke dalam ruang-ruang struktur dan dinding binaan yang dipanggil sebagai sebuah seni bina. Justru, memelihara serta memulihara seni binaan tradisional lama adalah sangat penting dalam mengenal jati diri identiti seni bina kita yang sebenar. Apa yang lebih penting adalah kebijaksanaan kita untuk mengadaptasikan keindahan serta kelebihan yang dimiliki oleh seni bina lama ke dalam bentuk baru dalam persekitaran dunia seni bina yang serba moden.